Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter, di TikTok sekarang ini. Terima kasih kerana yang saya ucapkan. Terima kasih juga yang kutuk-kutuk saya ni. Alhamdulillah tak dapat gift, dapat pahala. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Tak dapat gift, dapat pahala. Alhamdulillah. Akaun saya ni tak boleh kena bagi gift sebab dia kena restrict oleh TikTok. Jadi saya tak boleh dapat gift. Tetapi hari-hari dia orang, tuan-tuan, baiknya walaon, geng-geng pembangkang, baiknya dia orang ni, dia orang maki saya, maka hari-hari saya dapat pahala. Alhamdulillah. Bukan setakat di dunia, di akhirat pun kita dapat. Alhamdulillah. Ada orang kutuk saya, dia kata, "Alah Is, kau macam kau tahu tentang perkara di akhirat." Tak, saya tak tahu perkara di akhirat, tetapi saya teringat pesan Rasulullah SAW, barang siapa yang menghina orang Islam lain secara fizikalnya, maka dia telah melakukan perbuatan jahiliah. Ini apabila seorang sahabat menghina Bilal sebagai lelaki hitam. Dia kata, "Wahai lelaki hitam," dihina. Maka Rasulullah kata, "Engkau ada sifat jahiliah di dalam dirimu." Arti kata dalam pada itu, dia ada jahiliah, Bilal tu dapat pahala, dia dapat dosa. Tuan-tuan, ini Nabi cakap. Bukan saya cakap, saya quote saja apa kata Nabi kata. Alias kalau tuan-tuan tak percaya pada Nabi dan apa nama agama Islam, itu saya tak boleh kata apalah. Itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan lah kan. Saya tak boleh kata apa. Itulah dia. Tapi walaon bin walaon, memang dia akan sentiasa nak pergi kutuk kita. Sebab dia tak boleh nak berhujah, tuan-tuan. Dia tak boleh nak berhujah kita. Tak berani. Ni YB viral baru-baru ni. Ni saya nak tunjuk YB viral kan. Dicabar oleh Rafizi. Tapi tak berani. Macam-macam alasan dia bagi. Tak apa. Jagi kita akan tengok cerita YB viral tersebut. Baik. Tengok tuan-tuan. Saya sudah pun memakai cermin mata hitam. Cuma kenapa cermin mata hitam ni? Sebab saya dapati tadi depan saya ni ada lampu terang lah, lampu putih kan. So kalau saya baru operate semalam kan. Operate semalam 2 hari lepas operate. Semalam ke lepas apa? 11 semalam lah. Semalam saya operate hari Jumaat saya operate. Dan setelah operate tersebut, dia kabur-kabur. Tapi bagusnya operation tersebut, tuan-tuan, dia sekejap je, 20 minutes settle. Dia operate itself tu kejap je, few second je. Tapi the whole process 20 minutes. Saya balik tu saya boleh nampak lagi. Saya tak pakai kacamata pun. Doktor tak suruh pakai kacamata sebenarnya. Tapi ialah saya sendiri pakai kacamata. Nampaklah macam kabur-kabur sikit. So saya balik, saya terus tidur. Mata berat je rasa kan. Bila kemudian dibuka, SARS. So sekarang ni saya dalam keadaan dia terang sangat depan ni, Allah. Kan, inilah muka saya tanpa cermin mata. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang menderma. Terima kasih yang membantu saya. Terima kasih juga kepada Pusat Pakar Rawatan Mata Seksyen 4 Bandar Baru Bangi, Dr. Johari. Recommended. Siapa nak buat lasik, boleh pergi jumpa beliau. Dia ada bajet punya, dia ada yang mahal punya. Dia ada range. Mungkin tuan-tuan tak mampu yang mahal, mungkin ada range yang murah punya. Kalau bawah 400 tu dia ada yang bajet punya. Berapa bajet tu? Nanti tuan-tuan pergilah tanya. Pusat Rawatan Pakar Mata Bandar Baru Bangi Seksyen 4 tambahan. Baik. Malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama, benarkah wanita Malaysia ada jurang dalam gaji berbanding di antara wanita dan lelaki? Itu antara pertama. Kedua, apakah perlu kuota wanita dalam politik? Itu satu persoalan dan ini antara benda yang diperjuangkan dalam Parti Keadilan yang saya tak setuju. Apakah kita akan jadi seperti Barat yang semakin condong kepada haluan kiri yang membinasakan negara mereka? Amanah dan hala tuju negara yang betul, apakah warisan akan bergabung dengan UMNO di Sabah? Baik. Sebelum kita cerita semua cerita tu, yang terkini tentang pegawai kanan polis ditahan kes langgar lari pelajar SPM. Seorang pegawai kanan polis dari kontijen Kedah ditahan bagi membantu siasatan kes langgar lari melibatkan kemalangan maut pelajar tingkatan 5 berhampiran sekolah menengah Jati di Meru, Perak hari ini. Ketua Polis Daerah Ipoh Asisten Komisioner Jahaya memaklumkan pegawai terbabit akan direman esok untuk siasatan lanjut. Pemandu kereta berkenaan telah pun ditahan dan akan direman untuk siasatan lanjut. Yahya memaklumkan polis menerima maklumat daripada orang awam mengenai kemalangan sebuah kereta Prodo Activa dan motosikal jenis Yamaha pada 12.40 tengah hari. Penunggang motosikal iaitu remaja 17 tahun meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pegawai polis berusia 44 tahun tidak mengalami kecederaan. Hasil bedah sesap mendapati punca kematian kecederaan di bahagian dada dan abdomen akibat kemalangan jalan raya, katanya. Yahya berkata kes disiasat menurut Seksyen 41 Sub 1 Akta Pangkutan.
Polis meneliti pelbagai sudut termasuk siasatan jenayah menjurus kepada kesalahan mematikan atau membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Pidana tidak akan melindungi sesiapa. Orang yang omjok diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan atau menimbulkan sebarang kegusaran awam. Okey, now cerita dia ni, kenapa tiba-tiba saya nak buat cerita ni kan, dia bermula apabila ada tersebar satu WhatsApp kata bahawa polis ni lepas dia langgar, ini sebar WhatsApp, terlanggar, dia undur balik. Lepas dia langgar, budak tu dia undur balik, macam seolah-olah dia dendam lah pada budak tu. Lepas itu dia kata, aku polis lah, aku boleh buat apa saja, seolah-olah dia kata demikian. Okay, now itu adalah spekulasi. Okay, kita pun tak tahu apa yang berlaku. Ini orang kata, ini kata, ini kata. So itu spekulasi. Benar atau tidak, kita biarkan polis yang membuat siasatan tersebut. Dan bagi saya, untuk kita tak berlaku tidak adil kepada polis, kepada pihak polis. Sekejap. Okey, untuk kita tidak berlaku tidak adil kepada pihak polis, supaya mereka melakukan tugas dan tanggungjawab mereka dengan seadilnya. Okey, so tidak ada siapa yang dilindungi di bawah undang-undang, tak kisah sesiapa sekalipun. Okey, baik. Nah, baru-baru ini timbul juga satu persoalan mengatakan bahawa Menteri Fahmi Fadzil telah meminta supaya diturunkan kandungan. Itu adalah arahan menteri bila dia kata menteri bodoh di dalam X, di dalam Twitter, X lah. Saya panggil Twitter lagi. Di dalam X, Fahmi menyatakan bahawa sebenarnya tidak membuat apa-apa arahan sekalipun untuk menurunkan apa-apa kandungan. Apa-apa kandungan yang diturunkan oleh SKMM sebenarnya kandungan yang mengandungi kebanyakannya scam. Perasan tak tuan-tuan, kalau tengok iklan tu, muka Anwar Ibrahim, muka Zaid Hamidi, muka Haji Hadi, bila kita klik, rupanya dia adalah scam. Dia clickbait untuk kita bawa ke satu page yang lain. So itu antara perkara yang diturunkan oleh SKMM. Saya pun pernah tengok benda tu lalu dekat terutama dekat Facebook. Kan, dia benda tu lalu dan sebagainya. Bila kita tengok Anwar Ibrahim, bila kita klik, dia bawa kita ke satu page yang lain sebenarnya. Baik, turunkan kandungan, lindungi pengguna, bukan batas pandangan SKMM. Statistik Suruhanjaya Komunikasi merekodkan peningkatan sebanyak 24 kali ganda kandungan memudaratkan di platform media sosial serta over the top OTT termasuk Meta dan TikTok, iaitu daripada 1,000 pada 2022 kepada 25,000 pada tahun ini. SKMM dalam kenyataan memaklumkan disebabkan itu, permohonan kerajaan untuk menurunkan kandungan di platform media sosial telah meningkat dan ia bertujuan melindungi pengguna daripada kandungan yang memudaratkan dalam talian dan bukannya membataskan pelbagai pandangan. Kandungan tersebut termasuk penipuan, penjualan haram, perjudian, berita palsu dan ucapan berbau kebencian menimbulkan ancaman kepada fabrik sosial dan institusi di Malaysia. Ucapan berbau kebencian terutamanya mempunyai potensi untuk mencetuskan keganasan, diskriminasi dan gangguan, sekaligus mencerminkan kepentingan untuk penguasaan undang-undang serta kawalan sedia untuk penyediaan dan penurunan kandungan. Menurut SKM adalah penting untuk kerajaan, badan kawalan dan platform OTT bekerjasama bagi menangani isu ini. Now, timbul persoalan baru-baru ini dan juga sebelum inilah, kata bahawa menteri telah menurunkan kandungan. Apa saja yang diucapkan oleh pembangkang itu semua tak boleh. Itu tak benar. Yang diturunkan selain daripada scam-scam tadi adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang menimbulkan 3R. Itu pun antara perkara yang diturunkan. Now, itu pun tak banyak sebenarnya. Yang banyak adalah scam. Saya tengok ada satu scam dah tak ada dah dalam Facebook. Saya tengok, ni, tuan-tuan pun berhati-hati dengan scam tersebut. Sebelum itu, dia ada page saya tau. Tiba-tiba ada orang hubungi page saya. Dia guna Meta punya di WhatsApp. Dia DM saya dalam page saya. Dia kata, akaun anda akan ditutup tidak lama lagi. Klik link ini untuk pergi ke. Saya terus ignore. Saya tak klik pun. Sebab Meta tak akan minta kita klik. Dia akan bawa kita ke satu page. Page tu akan, dia nampak lah macam Meta dan sebagainya. Kan, dia nampak macam itu adalah betul-betul macam YouTube atau Facebook sebagainya, tetapi sebenarnya page itu kalau tuan-tuan masukkan username dan password, di situ dia akan tahu username dan password tuan-tuan. So macam mana kita nak tahu supaya itu adalah yang page yang betul atau tidak? Okey, kalau tuan-tuan tengok browser dekat atas kiri tu, dia ada macam tanda mangga tau, ada tanda mangga ataupun tanda lock. Kalau ada tanda itu dipanggil SST. SST ni adalah satu security certificate, mengatakan bahawa SST nama dia, saya tak ingatlah nama dia, tapi itu menandakan bahawa website itu memang telah di-verify sebagai
apa orang kata, sebagai verified lah, maksudnya boleh dipercayai. So kalau tuan-tuan buka satu website, tengok ke atas sebelah kiri dia, dekat ujung bar tu, belah kiri tu, dia akan ada tulis itu. Kalau klik, dia akan tulis itu verified. Kalau verified, maka itu adalah website yang betul. Website yang fake ni, dia tak akan ada perkataan verified tersebut. Jadi tuan-tuan boleh berhati-hatilah, terutama scammer-scammer. Jadi scammer ni tuan-tuan mudah. Dia nak orang kata apa, mengenakan kita ni mudah. Sebenarnya sangat mudah. Okey, sangat mudah. Baik. Kita pergi kepada baru-baru ini saya terbaca, okey, habis ni kat sini, saya terbaca satu artikel tau, bahawa terdapat jurang di antara gaji lelaki dan wanita di Malaysia. Now, dia bermula, benda ni dah tersebar luas di negara barat seperti Amerika, Britain, even New Zealand, Australia, dan negara-negara barat ni sekarang ini dia duk perdebatan tentang isu perbezaan gaji. Now, bila dikaji balik, sebenarnya tidak ada sebenarnya perbezaan gaji. Pada zaman sekarang ini tidak ada. Zaman dahulu memang betul, memang ada. Tahun 60-an, diskriminasi terhadap wanita ni ada. So gerakan feminisme, gerakan feminis itu telah berjaya untuk nak menyamaratakan apa yang disamakan dan ratakan dalam di kalangan lelaki dan wanita yang sepatutnya mengikut peluang dan juga opportunity masing-masing. Nah, baru-baru ini menariknya, DOSEM ada mengeluarkan, Department of Statistik mengeluarkan satu berita. Now, jurang jantina, wanita dibayar gaji 1/3 lebih rendah. Walaupun mempunyai enrolment lebih tinggi dalam pendidikan tinggi, gaji yang diterima wanita adalah kira-kira 1/3 lebih rendah berbanding lelaki. Menurut Jabatan Perangkaan, kira-kira separuh daripada semua wanita negara ini mempunyai pendidikan tinggi, manakala hanya 1/3 daripada lelaki yang mendapat pendidikan sempurna. Seumpama itu, pada masa yang sama, kata agensi di bawah Kementerian itu, bagi setiap 100 gaji dan upah yang diterima lelaki, wanita hanya menerima 66.67. Dapatan indeks jurang wanita Malaysia itu dikeluarkan Jabatan Terbabit hari ini. Indeks jurang wanita merakamkan magnitud ketaksamaan berasaskan jantina dalam domain terpilih. Diukur di antara skor 0 hingga 1, dengan 1 adalah pariti sempurna antara lelaki dan wanita. Secara keseluruhannya, indeks jurang jantina berada pada tahap 0.694, turun 2 tahun berturut-turut berbanding 0.77 dan 0.71 pada 2024. Skor indeks jurang Johor adalah terendah, iaitu 0.67, diikuti Negeri Sembilan 0.67 dan Pahang 0.679. Markah Johor diheret ke bawah oleh ukuran dalam penyertaan ekonomi dan peluang dengan markahnya hanya 0.545. Wilayah yang mencatatkan skor tertinggi dari segi pariti jantina ialah Putrajaya 0.792. Now, apa yang statistik ini tak dedahkan adalah apakah jenis pekerjaan yang kedua-dua jantina ini yang kedua-dua jantina ini ceburi. Yang inilah menyebabkan ada kekurangan daripada perkara ini. Saya bukan kata statistik ini tak benar, statistik ini adalah benar. Memang benar kalau dikira berdasarkan gaji semata-mata, berdasarkan wanita jantina dan juga gajinya, daripada jumlah itu kita akan dapati jumlah gaji yang diterima oleh wanita berkurangan berbanding dengan jumlah gaji yang diterima oleh lelaki. Persoalannya kenapa? Now, kenapa itu? Kalau kita kaji lebih dalam, kita kena tengok pertama, apakah jenis pekerjaan yang disertai oleh kedua-dua jantina ini. Secara umumnya tuan-tuan, kalau kita tengok, lelaki dia akan suka bekerja, dia akan memilih pekerjaan yang banyak melibatkan perkara. Sebab contohnya engineering. Kalau kita tengok kelas-kelas engineering, majoriti lelaki. So kelas-kelas engineering, STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, keempat-empat perkara ini atau bidang ini kebanyakannya disertai oleh lelaki, kebanyakan. Walaupun kita ada engineer wanita, tetapi majoritinya adalah lelaki. Kenapa STEM ini saya sebut dalam perkara sebegini? Kerana STEM memberikan gaji yang lebih besar berbanding dengan contohnya yang disukai oleh wanita. Wanita lebih cenderung, bukan saya kata semua, lebih cenderung kepada pekerjaan yang melibatkan hubungan atau melibatkan manusia. Contohnya sebagai sekretari, sebagai jururawat, sebagai HR, sebagai kerani umpamanya, sebagai pekerjaan cikgu atau pensyarah. Jadi mereka lebih cenderung ke arah itu berbanding ke arah yang mana memberikan pulangan lebih besar, iaitu STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Now, adakah bermakna perempuan tak ada gaji? Tak. Tetapi kalau kita tengok distribution distribution chart kita sendiri, kita akan nampak at the extreme kita akan nampak memang tak nampak perbezaan. Tetapi kalau kita tengok daripada segi majority dia, memang lelaki akan lebih banyak memilih pekerjaan yang 3D, dirty, dangerous and difficult.
Tiga D ni kebanyakannya membawa kepada pulangan yang lebih tinggi daripada segi gaji. Itu je sebenarnya. Now, kalau kita nak kata, oh disebabkan itu kita kena sama ratakan. Jadi bermakna tidak adalah pada mereka yang nak bekerja yang lebih berat atau lebih susah ni. Lebih sukar, lebih kotor atau lebih berbahaya. Sebab itu kalau kita tengok contohnya kan, kalau tuan-tuan kerja apa orang kata underwater welding, majoriti lelaki. Walaupun saya pernah jumpa wanita yang underwater welder, ada, tetapi majoriti lelaki. Kerja yang melibatkan contohnya kena apa orang kata, yang melibatkan bahaya lah, benda bahaya dan sebagainya, majoritinya lelaki. Kan? Jadi daripada situ, kerana kerjanya berbahaya, dirty and dangerous and difficult, maka dari situ juga gajinya adalah lebih tinggi berbanding dengan wanita. Dia tidak, sebenarnya di negara kita ni tidak ada diskriminasi kalau kedua-duanya mempunyai bidang kerja yang sama. Tak ada. Dua-duanya mempunyai bidang kerja yang sama, bidang tugas yang sama, gaji dia sama di Malaysia atau mana-mana negara di dunia. Dan ini telah dibuktikan bahawa ini adalah satu fallacy. Bahawa jurang itu berlaku adalah satu fallacy. Itu merupakan agenda the left, agenda haluan kiri mengatakan terdapat jurang. Dan ini contoh saya nak bawakan. Cuti setara ibu bapa rapat jurang gaji jantina pegawai PBB. Memperkenalkan cuti pelepasan yang sama rata antara ibu dan bapa boleh membantu mengurangkan jurang gaji jantina di Malaysia, saran seorang PBB. Bercakap pada forum dalam talian, Timbalan Perwakilan Tabung Penduduk Tengku Aira Tengku Razif berkata, Undang-Undang Negara pada Malaysia memperuntukkan cuti bersalin kepada wanita 98 hari. Dulu 60 hari je. Manakala lelaki hanya 7 hari. Memetik model cuti ibu bapa yang digunakan di Eropah, dia berkata negara di sana membuat kuasakan peruntukan cuti setara antara bapa dan ibu, dan ia terbukti memberi manfaat kepada wanita dan anak-anak mereka. Sekiranya ada peruntukan wajib, maka kedua-dua bapa, ibu dan bapa perlu mengambil cuti. Ini terbukti manfaat, contoh di negara Eropah. Bapa dan anak mempunyai hubungan lebih baik, jadi sebagai sebuah keluarga, kesejahteraan anak bertambah baik. Ia juga memberi manfaat kepada wanita dari segi mengurangkan jurang gaji jantina mereka. Dengan pembuktian, ia telah berjaya setakat ini di negara Eropah. No. Aira salah seorang panel bertajuk Forum Wanita dan Gadis Malaysia, The Review, yang disiarkan di Facebook tempoh hari. Now, dia macam ni. Even di Eropah pun, dia masih lagi membangkitkan soal tentang disparity atau perbezaan gaji. Ada persoalan itu yang dibawakan. Now, bila persoalan tersebut dibawakan, bila orang kaji secara mendalam, macam saya kata tadi, sebenarnya perbezaan gaji itu, kalau mereka melakukan kerja yang sama, tak ada beza pun gaji. Tetapi bila dilihat kepada lebih spesifik dan kepada jenis kerja, maka kita akan dapati bahawa lelaki lebih banyak gajinya kerana mereka lebih cenderung kepada 3D, difficult, dangerous and juga dirty, difficult and dangerous, dan juga mereka lebih selesa dan mahu bekerja long hours berbanding dengan wanita. Itu antara faktor yang menyebabkan. Dia banyak faktor. Dia banyak faktor menyebabkan banyak kenapa perbezaan gaji itu berlaku. Tetapi yang paling utama sebenarnya tidak ada diskriminasi jantina secara keseluruhannya di dalam negara kita. Tidak ada. Kan tidak ada. Kalau ada sekalipun, maka itu adalah menyalahi undang-undang. So, untuk mengatakan bahawa ada jurang, saya setuju. Bukan saya tak setuju dengan statistik tersebut. Tetapi jurangnya kerana dia wanita berbanding dengan lelaki, itu saya tak setuju. Satu lagi, bila disebut tadi, dia kata kita kena ada kuota wanita di dalam parlimen. Itu pun saya tak setuju. Terbukti bahawa benda ini diimplement di Kanada gagal, diimplement di New Zealand juga gagal. Kedua-dua negara ini telah membuktikan bahawa menyamaratakan jantina di dalam sebuah parlimen atau sebuah puncak kuasa tidak akan menyelesaikan atau memberi advantage kepada mana-mana negara, malah memberi lebih mudarat. So, adakah kau mengatakan bahawa wanita itu tidak layak ataupun tidak wajar menjadi pemerintah? Tak, aku tak kata macam tu. Aku kata, masalahnya adalah apabila kita meletakkan kuota. Erti kata, katalah ada seorang lelaki yang kompeten, yang hebat, yang boleh buat kerja dengan seorang wanita yang kurang kompeten berbanding lelaki ini. Tetapi kerana kuota, wanita itu dia pilih berbanding dengan lelaki. Jadi kita memilih kuota lebih daripada kita memilih kompetensi. Jadi sepatutnya dalam kerja kita kena memilih kompetensi. Macam saya kata tempoh hari, kalau kita naik kapal terbang, kita nak naik kapal terbang, tiba-tiba pilot tu mati sebab sakit jantung, kita akan cari siapa di dalam ini yang boleh memandu kapal terbang. Tiba-tiba seorang wanita kata, saya boleh memandu kapal terbang sebab saya ada lesen pilot. Kita akan suruh dia. Tak kisahlah dia what's between dialek kan, lelaki atau perempuan, dia memandu. Isunya adalah bila kita kata, oh tak boleh sebab pilot tadi tu dah lelaki, pilot tu dah wanita, kita tak boleh wanita, kita kena lelaki juga. Tak boleh.
Kita kena tengok kompetensi dia, kebolehan dan kemampuan dia untuk nak menjalankan satu-satu kerja. So daripada situ nanti baru kita boleh buat ataupun melaksanakan tugas itu dengan baik. Now, even Canada baru-baru ini mengakui mereka gagal dalam pentadbiran. Even New Zealand mengakui mereka gagal apabila meletakkan kesamarataan 50-50 lelaki dan wanita di dalam kabinet tanpa melihat kompetensi. Kita nak kata, adakah bermakna kau tak setuju wanita duduk dalam kabinet? Tidak. Saya kata kalau wanita itu kompeten, 100% wanita di dalam kabinet pun saya setuju. Perdana Menteri wanita pun saya setuju. Yang tak setuju PAS je. PAS kata tak boleh perempuan jadi pemimpin. Saya kata even nak jadi Perdana Menteri, wanita pun boleh jadi Perdana Menteri. Tak ada isu. Tetapi isunya adalah kompetensi. Malah Kak Wan Azizah, hampir-hampir beliau menjadi wanita pertama Perdana Menteri. Pada zaman Pakatan Harapan lah, kita meletakkan wanita pertama menjadi ketua hakim negara, Tunku Maimun. Tuan-tuan ingat tak? Itu pertama dalam sejarah tau. Kita letakkan wanita kerana apa? Beliau kompeten. Kita tak melihat dia lelaki ke dia wanita. Dia kompeten, dia boleh menjadi ketua hakim negara. Tetapi PAS tak boleh. PAS tak bagi. Point saya dekat sini, on the extreme right yang mengatakan perempuan tak boleh langsung, and on the extreme left yang mengatakan bahawa sekarang ini kita kena bagi wanita kota walaupun mereka tak kompeten. Dua-dua ni saya tak setuju. Saya katakan kita kena on the center, kita kata on the center, kita kena wasatiyah. Dan kita kena benarkan wanita itu mengikut kemampuan mereka. Kalau mereka lebih layak daripada kita, maka lebih layak daripada kita. Saya contoh yang saya tuan-tuan, saya ada basis, saya main bass saya lah, gitar saya ni kan. Saya ada basis saya ni perempuan. Umur dia 22 tahun, 23 tahun. Dia perempuan, tapi dia music wise dia memang terror. Saya tak kisah ambil dia jadi basis saya. Sebab apa? Sebab dia berkemampuan. Yang ni yang kita nak sebenarnya. Ini yang kita nak. Masalahnya ramai orang gagal melihat perkara ini. Baik. Okay, habis kat situ tentang perkara tersebut. So kalau ada yang tak setuju dengan saya, itu kita boleh bincang pada hari lain lah. Kita boleh bincang pada hari lain. Okay, baik. Kita masuk politik. Tadi itu tak politik, yang ini politik. Right. Adakah Dr. M tunduk dengan DAP ketika jadi APM? Veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang mendakwa DAP menguasai kerajaan semasa serta tuduhan UMNO mempunyai akan membolehkan bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Lim bertanya kepada Muhyiddin sama ada Dr. Mahathir Mohamad tunduk kepada DAP ketika menjadi Perdana Menteri semasa pentadbiran Pakatan Harapan 2018 hingga 2020. Adakah itu punca konspirasi politik langkah Sheraton yang menggulingkan pentadbiran Mahathir? Soal Lim. Saya tidak pernah meminta Mahathir untuk apa-apa. Untuk diri saya atau untuk orang lain. Dan tidak pernah tahu siapa yang akan beliau lantik. Tetapi saya pernah berjumpa beliau sekali untuk menekankan kepentingan mengambil serius mengenai janji pilihan raya. Mengapa seorang Mahathir yang jika benar tunduk kepada DAP menjadi Perdana Menteri buat kali kedua dilantik sebagai penasihat kepada 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis? Soalnya, semalam Muhyiddin mendakwa UMNO tunduk kepada DAP, mengatakan bekas partinya itu hanya sebuah parti kecil dalam kerajaan persekutuan sekarang dan tidak ada yang boleh dilakukan secara individu, bukan dilantik sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Lim bahawa bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Pemimpin DAP itulah telah dipanggil oleh polis berhubung perkara itu. Baik, saya jawab. Mas Abu pun jawab sebenarnya. Yang pertama sekali, macam saya kata semalam, 3 hari lepas, pemilihan Perdana Menteri ini melibatkan dua. Yang pertama, dia command majority. Yang kedua, dapat perkenan di Pertuan Agong. Walaupun di command majority, tak dapat perkenan di Pertuan Agong pun tak dapat juga. Okey, itu yang kedua. Okey, dua perkara. Kemudian yang seterusnya, kita kata, bila Lim Kit Siang throw macam tu, sebenarnya dia membuka juga satu persepsi baru kepada kita. Bila dia kata bukan Melayu, adakah dia sebut Cina? Adakah dia sebut Cina? Bagaimana dengan orang asli? Boleh tak orang asli jadi Perdana Menteri di Malaysia? Bagaimana dengan Iban? Bagaimana dengan Bidayuh? Bagaimana dengan Karazan? Bagaimana dengan Dusun? Bagaimana dengan orang Hulu? Bagaimana dengan orang Melanau? So bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Melayu tetapi juga Bumi Putra? So itu menimbulkan satu persoalan yang besar, seolah-olah bersatu sekarang ini hanya pro kepada Melayu tetapi tidak pro kepada semua bangsa lain di negara kita. Jadi saya pelik lah ada seorang YB dari Sarawak tu berbangsa Iban tiba-tiba dulu masuk bersatu.
Baru Bian dah keluar dah. Tak nak dia join Bersatu. William Wong In pun dah keluar. Tapi ada seorang Mamat ni. Masih lagi. Padahal dah jelas-jelas Presiden, tak tahu lah dia masih lagi parti tu. Presiden Bersatu sendiri kata, dia takkan nak orang bukan Melayu. Takkan nak orang bukan Melayu. Dia ni bangsa Iban. Bukan Islam, Kristian. Saya tahu, saya kenal dia. Tuan-tuan, dia macam ni. Isu ekstremis agama, satu kisah. Isu ekstremis bangsa, ini satu kisah lagi. Sebelum ini, UMNO dilihat banyak membawa kepada neraca ekstremis on the right hand, on the right, kita haluan kanan ini, the conservatism. Sekarang ni UMNO dah mula bergerak ke arah pertengahan. Sebelum ini Bersatu yang dilihat agak lunak, tetapi sekarang Bersatu yang memainkan ekstrim ini. Kenapa? Sebab paling utama dia macam ni lah. Saya ceritalah. Katakanlah, ini cerita saya, tuan-tuan boleh tengok, sebab saya boleh quote, sebab saya berkacamata ni saya boleh quote. Tuan-tuan, formula untuk pilihan raya seterusnya ini, kalau PAS bijak, formula yang akan digunakan untuk pilihan raya yang akan datang ini, kalau PAS bijak, akan membunuh Bersatu. Bagaimana? Kalau PAS bijak, PAS akan berunding dengan UMNO. PAS akan kata sebegini. Dan saya tahu perbincangan ini memang ada. Dan inilah sekarang ini dibawa, naratif yang dibawa oleh golongan Hishamuddin. Geng-geng Hishamuddin. Dia kata macam ni. Baiklah, UMNO, kita bergabung. Kita bergabung untuk semenanjung bahagian 4 negeri. Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, PAS ambil. 4 negeri, Johor, Melaka, Johor, Melaka, Perak dan Pahang, UMNO ambil. Sudah ada 8 negeri. So sekarang ini tinggal negeri Pakatan Harapan, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang ni tak boleh nak menang semua, dia kata. Okey, tak boleh nak menang semua. Tetapi kita boleh ambil sebahagian kawasan-kawasan Melayu dan kita dah ambil pun. Menurut PAS, kita dah ambil. UMNO ada kat situ, kita boleh bantu. Okey. Selangor, kita boleh menang. Kalau gabung UMNO dengan PAS, boleh menang. Negeri Sembilan, confirm boleh menang sebab UMNO memang dah menguasai Negeri Sembilan. So, gabungan itu boleh berlaku di dalam PRU ke-16 akan datang. Perancangan itu sudah ada. Ini tim Hishamuddin, itu yang dia orang cadangkan. Now bagaimana pula GPS dan JRS? GPS, JRS mudah. Di mana UMNO pergi, di situ mereka akan ikut. Macam-macam Perdana Menteri dah bagi. Aku cakap, percayalah. Itu je. Malah nak ulas panjang-panjang. Tetapi itu yang akan berlaku. So sekarang ini, isu dia adalah apa yang menjadi batu penghalang terbesar untuk geng ini masuk untuk bergabung. Dia ada 2 batu penghalang terbesar. Yang pertama, Zahid Hamidi. So itu sekarang ini semakin rampant usaha untuk nak memburukkan Zahid Hamidi. Dia dekat TikTok saya tengok tekanan dan juga kutukan paling teruk. Dia sebenarnya bukan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi paling teruk kena. Dia orang tengah target sekarang ni Zahid Hamidi untuk nak dijatuhkan. Once Zahid jatuh, the rest mudah. Okay? Now, yang kedua halangan, yang pertama tadi Zahid Hamidi. Halangan kedua adalah Bersatu. Sekarang ini Bersatu perlu dikuburkan dan cerita Bersatu nak dikuburkan ni mudah dah. Cerita dah mudah. 5 orang dah melompat, dengar cerita 7 nak melompat, bagi saya 3 nak melompat lah. Tapi 7 nak melompat. Bersatu basically dah di hujung nyawa dah. Kan basically Bersatu dah di hujung nyawa. Rundingan diorang kalau UMNO tim Hishamuddin ini berjaya masuk, KJ akan datang balik, Syaril akan datang balik, 2-3 orang dalam UMNO yang masih kekal tu akan di reinstate balik. Kemudian geng-geng Bersatu macam Hamzah, macam Muhyiddin akan dibawa balik ke dalam UMNO. Bersatu dibubarkan, mereka akan kekal menjadi UMNO. Kalau kau tonton perasan, dia attack, Bersatu attack. Tetapi apa yang Bersatu attack? Bersatu bukan attack UMNO. Bersatu attack UMNO Zahid Hamidi. Perasan In fact, Bersatu tak attack pun UMNO Najib. Bersatu tak attack UMNO Najib. Bersatu attack UMNO Zahid Hamidi. Hishamuddin lagi lah dia tak attack. Kenapa? Sebab dia tahu itulah tonggak dia. Sebab kenapa baru-baru ni timbul keluar fitnah mengatakan Zahid Hamidi akan meninggal, tinggal 6 bulan lagi dia nak hidup. Dia kata tak lama lagi meninggal lah dia. Benda-benda macam tu timbul. Sebab musababnya adalah untuk melemahkan semangat ahli-ahli UMNO untuk memastikan bahawa
kita tak boleh lagi ada Zahid Hamidi ni. Ni kalau tinggal 6 bulan macam mana jadi presiden? Kita kena bagi dekat orang lain. Siapakah orang lain itu? Okey, Isyamuddin dah kena gantung. Isyam Jalil dah kena buang. KJ dah kena buang. Sarel dah, tak tahulah buang ke gantung kan. Buang ke gantung macam tu. Anwar Musa pun dah out. Dah tak dengar cerita sekarang. Siapa? Ada beberapa orang yang masih ada dalam tu. Kini cuba dilunakkan dengan jawatan baru. Tetapi kita tengoklah. Cuba dilunakkan. Cuba untuk dilunakkan supaya perkara ini tidak berlaku. So perancangan ini tuan-tuan adalah untuk menghadapi PRU ke-16. Sebab suka atau tidak, dia ada dua saja pilihan. Sama ada UMNO bersama dengan Pakatan Harapan masuk PRU 16 atau lawan. Dia tidak ada tengah-tengah, tak ada. Dia sama ada bersama atau lawan. Kalau bersama plannya sebegini, kalau lawan plannya sebegini. Dan kalau lawan tuan-tuan, isu dia siapa yang akan lead UMNO untuk lawan kalau Zahid tak nak lawan. Now, dia orang bawa isu baru-baru ni bahawa sebenarnya in fact kalau PRN dan juga PRK baru-baru ni, ramai ahli UMNO tak nak keluar mengundi. Antara lainnya mereka terpengaruh dengan dakwah yang disebarkan oleh Bersatu /PAS dan juga oleh UMNO yang anti Zahid. Kita jangan keluar mengundi, Zahid ni adalah ada DNA, Zahid rasuah, kita benda-benda macam tu. Zahid tak layak jadi pemimpin. Terutama baru-baru ni di Kemaman pelangai pun ada. Nasib baik pelangai menang. So benda ini yang sekarang ini dimainkan oleh mereka dan mereka merancang dalam tempoh 2027, 24 tahun depan, 3 tahun akan datang, itu perancangan dia bagi menghadapi PRU ke-16. Kalau formula ini jadi, ni saya nak bagi amaran kepada Pakatan Harapan lah. Kalau formula itu jadi, ada kemungkinan bahawa it can work. Kita kena faham macam ni, UMNO bukan ditolak di seluruh Semenanjung. UMNO ditolak di utara tengah Semenanjung. Utara, Pantai Timur, tengah. Pahang, termasuk Pahang. Tetapi UMNO masih diterima di Central Selatan. So dia kata tak apalah, kita bagi dua lah. Central Selatan UMNO ambil, tengah Pahang tu kita bagi dua, Pantai Timur, Utara dengan Penang tu kami ambil. Central macam Selangor ni kita bagi dua. That's the formula. Ni sebagai kacamata ni, tuan-tuan ingat formula ni. Nak cari video ni, cari video yang saya pakai kacamata. Ini antara formula yang dia nak devise sekarang ini. Now, dia mainkan isu apa? Dia mainlah isu DAP. Dia dah start main balik apa yang UMNO dulu mainkan. Dia dah start main balik benda ini. Kerana apa? Macam saya kata tadi lah. Dia nak cerita tunduk pada DAP. Habis sama dengan Pakatan Harapan dan DAP dulu siapa? Bukan Muhyiddin Yassin ke? Kan? Tapi dia bukan kisah benda tu. Dia tahu pengikut dia bodoh. Dia percaya je lah. Dan membawa saya kepada poin saya tentang KJ. Rombakan kabinet, Zahid tunjuk dia masih berkuasa, kata KJ. Pertukaran beberapa portfolio menteri-menteri UMNO dalam rombakan kabinet yang pertama sejak penubuhan kerajaan perpaduan baru ini didakwa memperlihatkan kuasa sebenar Ahmad Zahid Hamidi. Menurut bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, rombakan itu juga menghantar mesej bahawa timbalan Perdana Menteri itu masih mempunyai kawalan dalam UMNO meskipun menghadapi masalah kesihatan. Menggelar ahli Parlimen bahagian Datuk itu sebagai Thanos, Khairi berkata pertukaran portfolio memaksan daripada Menteri Pertahanan kepada Menteri Luar disifatkan sebagai turun pangkat. Apabila dia dengar yang Perdana Menteri akan melakukan rombakan, dia mungkin fikir inilah peluangnya memberitahu orang ramai, walaupun telah melalui pembedahan, saya masih berkuasa, saya masih ada di sini dan boleh tukar sesiapa saja. Kalau timbalan presiden ke, naik presiden ke, kamu tak selesa, saya akan pusing-pusing ke kamu. Yang kekal saya, Zahid, Thanos, yang lain semua timbalan presiden yang menjadi Menteri Pertahanan akan sekarang aku campak kau ke Wisma Putra. Kau naik presiden, kau jaga KPT. Merujuk kepada Muhammad Khalid. Saya hantar kamu jaga askar. Tempat yang kamu tak ada apa-apa pengalaman. Katanya dalam program Temu Bual podcast sebelum ini. Kami berkata demikian sebagai mulas rombakan kabinet yang berlaku baru-baru ini. Baik. Now, itu saya masukkan tadi. So, dia akan guna term Thanos. Dia akan kata, ni golongan ini, grup ini, dia gunakan keluar sekejap ini untuk dia nak propakan pertukaran yang akan berlaku ini. Tuan-tuan,
Tuan-tuan fikirlah, dia sekarang ini bekerja di Hot FM. Hot FM siapa punya? Media Prima. Media Prima siapa punya? And tiba-tiba dia berada di Keluar Sekejap, podcast Keluar Sekejap, untuk nak dikritik Zahid. Kenapa? Apa agendanya? Nah, tuan-tuan, jangan cakap bila seseorang berada dalam politik, tidak ada agenda dalam politik. Cita-cita politik itu. Dan perasan tak, KJ tak pernah sertai mana-mana parti politik lain. Kenapa? Kenapa? Dia dilihat sebagai in waiting. In waiting apa, tuan-tuan? In waiting kepada dia mengambil alih. Selepas ini, UMNO untuk dia nak lead. Tuan-tuan, kita kena ingat ada orang pernah dibuang daripada UMNO, pernah jadi Perdana Menteri, pernah digantung daripada UMNO, boleh jadi Perdana Menteri. Bukan mustahil perkara tersebut. It can be done. UMNO pernah diharamkan pada zaman Mahathir dan Tengku Razali. Akhirnya dia berjaya reinstate balik UMNO. It can be done. Yang penting bagaimana nak tahu memainkan politik di dalam negara kita. Itu yang utama. So sekarang ini orang tak perasan. Keluar Sekejap ni dia ada segmen dia yang bagus. Tapi that's the whole point. Dia bukan ada macam setengah pembangkang tu. Semua nak kutuk kerajaan all the time. Tak. Isi bagusnya Keluar Sekejap ni dia akan ada pro kerajaan, kutuk kerajaan, sebab dia nak ambil audience. Sorry. Dia nak ambil audience. Kan dia nak ambil audience tu. Audience yang baguslah apa KJ cakap ni, baguslah apa dia ulas ni. Wah, ni baguslah, dijemputlah selebriti, dia jemput orang ni, orang yang ternama dan sebagainya untuk naikkan rating dia dulu. Bila once dia dah naik rating dia, apa yang dia akan buat adalah then dia akan kenakan jarum dia. Itu taktik media, tuan-tuan. I mean, kalau kita faham lah. Itu taktik media. Tapi kalau kita tak faham juga susah lah. Itu taktik media. Jadi, dalam keadaan yang ada dan situasi yang ada sekarang ini, bagi saya penting untuk kita nak mengenal pasti siapa yang kita lawan, siapa musuh kita. Sebab itu sekarang ini, baru-baru ni hari ni saya dah lancarkan satu soal jawab tentang setahun penerangan parti dan juga penerangan Kementerian Penerangan. Saya ada buat satu soal jawab, satu Google Form untuk tuan-tuan isi dan bagi feedback. So bagaimana nak tahu tentang Google Form tersebut? Nanti saya akan letak di page Facebook saya, Iswardi Murni Utama. Tolong like, tolong follow page tersebut. Di page itu Iswardi Murni Utama, tuan-tuan akan nampak satu link untuk tuan-tuan bagi feedback berkenaan dengan komunikasi dan penerangan, dan saya akan tutup feedback itu pada 20 hari bulan Disember. Kenapa? 4 hari lagi, kerana saya akan insya-Allah bentangkan kepada menteri untuk kedapatan saya berkenaan feedback tersebut. Dan juga selain daripada kita tengok balik 2023, kita nak tengok juga 2024 apa perkara yang kita boleh lakukan, sebagaimana kita tengok tahu sekarang ini JKOM berada di bawah KKD ataupun di bawah Kementerian Komunikasi. Baik. Kita balik kepada cerita amanah. Pemuda amanah lulus usul adun dihadkan 2 penggal. Pemuda amanah meluluskan usul agar tempoh memandang adun daripada parti itu dihadkan hanya kepada 2 penggal. Usul yang dibawa perwakilan amanah diterima melalui undian dengan lebih suara bersetuju ketika Komisen Amanah yang dihadiri 527 perwakilan di bangsa hari ini. Faizul ketika membentangkan usul berkenaan berkata, langkah itu dapat membuka peluang kepada lebih ramai ahli amanah yang berkelayakan untuk menjadi pemimpin dan mentransformasikan ahli sekaligus menarik sokongan rakyat. Bagi saya tak ada masalah dengan benda ini sebenarnya. Parti Keadilan tak adalah usul ini. Tadi menjawab persoalan tentang Melayu jadi PM kan. Mak Sabu jawab, logik dia menarik, tuan-tuan. Dia kata, Mak Sabu, orang Melayu anak ramai, kaum Melayu susah nak jadi PM. Isu Perdana Menteri bukan Melayu sengaja dimainkan pembangkang agar mereka dilihat sebagai pembela Melayu. Dia kata demikian. Muhammad Sabu berkata perkara itu sudah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Perdana Menteri bukan Melayu, itu termaktub dalam perlembagaan. Tetapi orang Melayu masih majoriti. Jadi kenapa nak bincang hal tu? Ia sengaja dimainkan untuk wujud persepsi. Orang Melayu semakin ramai beranak. Banyak orang Cina tak mau beranak. Yang sengaja dimainkan bagi memerangkap minda rakyat supaya PN yang menyelamatkan kedudukan mereka orang Melayu, katanya. Hadir sama Ketua Muda Hasbi Muda. Muhammad membayangkan isu tersebut terus dimainkan kerana pembangkang bimbang melihat sejumlah ahli parlimen mereka menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau kita tengok kan, kalau risau sangatlah katalah,
Katalah Bersatu ni risau sangat. Nanti orang bukan Melayu akan jadi Perdana Menteri. Kita susah, risau. Kalau macam tu, apa kata join Pakatan Harapan, join Kerajaan Perpaduan ni, dan bentuk satu kerajaan tanpa pembangkang di mana majoriti di semua Melayu. Kalau itu kerisauan Bersatu, apa kata Bersatu join? PAS join. Apa kata PAS join? Bersatu kuat join. Kerajaan sekarang ini. Sekejap. Tadi. Saya tak jumpa pula artikel tu. Tapi ada satu artikel PAS mengatakan, ini Taqiyuddin kata kot, Taqiyuddin. Okay. 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 Ada satu artikel ni, dia kata, kalau betul-betul nak Melayu ni kuat, apa kata pembangkang join kita? Kenapa pembangkang takut nak join Kerajaan Perpaduan? Bagilah sokongan sebagaimana yang dilakukan oleh 5 orang tersebut. Tapi sebenarnya saya nak cerita macam ni, tuan-tuan. PAS, dia nak sokong. Tapi syarat dia nak jawatan. Kalau tak percaya, kita tengok kenyataan ini. Wakil PN sokong PM patut diberi jawatan, kata PAS. PAS berpendapat ahli Parlimen PN yang sudah memberi sokongan kepada kerajaan wajar diberikan tempat dalam Kabinet Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung PAS berkata dia bersendiri menjangkakan ahli Parlimen Bukit Gantang adalah antara muka baru yang beri jawatan. Jawatan jangkaan saya Malaysia, katanya. Baik. Dia nak main sentimen. Tengok korang join kerajaan tak dapat jawatan apa pun. Tuan-tuan, kalau dia nak lompat balik pun tak ada masalah dengan kerajaan ni. Dia sebenarnya nak reverse psychology lah kan. Taqiyuddin nak reverse psychology supaya tengok korang sokong PMX tak dapat apa pun jawatan. Seolah-olah macam tu. Sebab apa? Sebab kalau dia nak lompat balik pun tak tumbang kerajaan. Macam zaman dia orang dulu. Yang kedua, kalau kita boleh read between the lines, seolah-olah Taqiyuddin nak kata apa? Kalau kami sokong ni ada jawatan ke? Kan, paling-paling kurang duta khas ke kan? Duta khas ke? Alah, bagilah kami, you're my friend, bagilah segi duta khas ke apa ke. Seolah-olah, saya tak kata dia kata macam tu, seolah-olah. Yelah, kalau kami nak sokong PMX ni takkan tak dapat apa-apa jawatan. Dia tak kata dia minta jawatan. Tak, saya tak kata dia minta jawatan. Tetapi impliedly seolah-olah dia nak kata demikian. Ini berlaku, tuan-tuan, apabila zaman pada zaman Sheraton dahulu. Ingat tak? Zaman Sheraton, apa yang berlaku adalah pada waktu itu ditawarkan pelbagai jawatan sampai jawatan yang tak wujud pun diwujudkan. Contohnya duta khas ke Timur Tengah. Apa tugas duta khas ke Timur Tengah? Saya pun tak tahu. Saya telah pergi ke Timur Tengah dan semuanya baik-baik belaka. Habis itu Menteri Luar Negeri untuk apa? Menteri Luar Negeri itu untuk apa? Kan? Dia ada dulu, memang ada duta memang ada duta, tapi bukannya menteri, bukan jawatan MP. Biasanya diberikan kepada mereka yang dah pencen ataupun mereka yang PTD. Itu memang kita tahu ada duta. Yang duta khas ni, duta tu dah ada kat negara tu. Ni duta khas ni untuk kawasan-kawasan tertentu. Duta negara tu dah ada. Duta Malaysia di negara itu dah ada. Ni duta khas pula dengan gaji tambahan pula. Kerana apa? Pada masa itu memang jawatan dan gaji digunakan untuk memastikan mereka tak lompat balik. Tapi sekarang ni tawar jawatan dan tawar gaji untuk apa? Tolak 5 tu pun masih lagi 140 lebih orang. Tak ada masalah pun. Menunjukkan juga pada zaman PAS memerintah dahulu, mereka mengamalkan rasuah. Bak kata saya petik kata-kata hakim lawyer yang dengan saya dekat Sinar Harian itu. Dia kata apa yang PMX buat ni adalah rasuah. Kalau PMX buat tu rasuah,
masa PN memerintah itu pun dikira sebagai rasuah. Memanglah Mahathir tak join dia masa tu kan, tak ada, itu bukan poin saya, tapi itu yang berlaku. Jadi yalah, kita rasa macam that's what happened. That's what happened. Alright. So amanah sendiri, kalau kita tengok hala tuju amanah, bagi saya mudah tuan-tuan. Jangan jadi apa orang kata bayang-bayang kepada PAS. Tak perlu. Tak perlu jadi bayang-bayang kepada PAS. Amanah kena berdiri sendiri. Benar kata Dr. Mujahid, hari ini dilihat kerdil, amanah akan jadi idola di masa hadapan. Meniti pemilihan Parti Amanah bulan paling hangat diperkatakan adalah mengenai kedudukan kursi presiden yang kini diterajui oleh Mat Sabu. Sejak berapa lama wujud gesaan agar Amanah menampilkan pucuk kepimpinan baru termasuk jawatan presiden. Pada masa sama, kerusi timbalan presiden juga kosong susulan kematian penyandangnya Salahuddin Ayub. Seorang lagi pengasas, Naib Presiden Mujahid berkongsi harapannya terhadap Amanah dan cabaran-cabaran yang mendepani parti itu pasca pemilihan parti. Menjawab persoalan kedudukan presiden, dia bersependapat dengan Muhammad, iaitu Mat Sabu, dengan menyerahkan perkara itu kepada 27 anggota jawatan kuasa terpimpinan yang bakal terpilih nanti. Saya harap kalau at least kalau Mujahid tak bertanding presiden atau tak dipilih untuk bertanding presiden sekalipun, saya berharap Dr. Mujahid ini akan dipilih sebagai timbalan presiden. Bagi saya, di antara menteri yang efektif dulu, daripada segi idea dia, cara kerja dia, bagi saya dia antara antara menteri yang sangat berkesan, terutama dalam menyelamatkan tabung haji. Walaupun fitnah demi fitnah, orang kata dia jual dan sebagainya, akhirnya terungkai bahawa kalau Dr. Mujahid tak buat apa yang dibuat pada waktu itu, lingkup dah tabung haji ni sekarang, tuan-tuan. Kan? Lingkup dah tabung haji. So alhamdulillah, dan saya rasa kalaupun dia macam ni, pemilihan amanah ni berbeza daripada Parti Keadilan. Saya pun baru tahu. Daripada perwakilan tu nanti dia akan memilih 27 orang wakil. 27 orang ni pula akan memilih yang mana jawatan tertinggi. Presiden, timbalan dan sebagainya. Mereka akan memilih akan berlaku pertandingan atau tidak, akan berlaku penamaan calon atau tidak, penamaan atau tidak kepada siapa yang bertanding. So dia bukan macam Parti Keadilan. Parti Keadilan ni presiden, timbalan presiden, semua ahli boleh mengundi menentukan siapa presiden, siapa timbalan presiden. Baik. Okey. Timbul cerita di Sabah. Sebelum kita pergi cerita Rafizi, cerita di Sabah. Syafi'i yang sebut bukan UMNO, kata Ashraf berkaitan kerjasama warisan. Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wajidi berkata kenyataan partinya akan bekerjasama dengan warisan hanya dibuat oleh Syafi'i Abdal. Ashraf berkata UMNO Sabah belum membuat sebarang ketetapan berhubung kerjasama. Bukan UMNO Sabah yang bawa kenyataan, tetapi Syafi'i Abdal. UMNO Sabah tak komen apa-apa. Kita belum buat apa-apa keputusan lagi. Semalam, 2 hari lepas timbul isu bahawa dikatakan bahawa UMNO Sabah dan juga Warisan Sabah dikatakan telah berbincang dan akan bergabung bagi menghadapi PRN Sabah yang akan berlangsung paling awal tahun hadapan atau sekurang-kurangnya 2025. Dikatakan demikian. Namun timbul persoalan. Kalau sekiranya Warisan bergabung dengan UMNO, GRS adakah akan bersama dengan Pakatan Harapan dan berlaku pertemuan? Dan kita kena ingat UMNO sekarang ini di Sabah adalah pembangkang. Okey, fine. Rupanya kenyataan itu hanyalah kenyataan Syafi'i Abdal, bukan kenyataan UMNO Sabah. Mungkin ada rundingan, ada siri rundingan. Mungkin ada siri perjumpaan. Itu kita tidak menafikan. Politik kan, biasalah kita jumpa WhatsApp, call, berbincang dan sebagainya. Mungkin. Tetapi keputusan akhirnya ditentukan oleh UMNO Pusat dan juga UMNO Sabah. Sekiranya melanggar keputusan tersebut, berkemungkinan besar sesiapa yang melanggar keputusan UMNO Pusat, dia boleh dipecat daripada parti. Kan? Itu antara perkara yang mungkin diorang tak nak jeopardize, tak nak ganggu gugat lah dalam keadaan yang sekarang ini. So adakah pertembungan tersebut akan berlaku? Kemungkinan itu ada, kita tak menafikan. Bong bagi saya lebih cenderung kepada anti JRS. Dia asal tak bersama JRS, dia tak kisahlah warisan ke siapa ke, yang penting dia tak nak bersama JRS. Tetapi dalam masa yang sama, dia tertakluk kepada perkara yang ataupun keputusan daripada pusat. Jadi keputusan daripada pusat itu akan menentukan sama ada dia akan meneruskan atau tidak keputusan bersama dengan warisan. Saya percaya kalau sekiranya UMNO nak kekal di Sabah, dia kena bersama dengan JRS, Pakatan Harapan, bagi membentuk satu coalition baru. Tolak ke tepi lah, Bung. Apa orang kata, kau punya what do you call that? Yalah,
rasa tak puas hati tu sebagainya, rasa tak suka tu, tolak tepi lah. Boleh tolak ke tepi je lah. Alright. Saya ada satu video saya nak letak tadi. Mana video tu? Okay. Ni saya tak tahu, nanti kena tuan tengoklah. Bila nak keluar, kau kena pergi tanya dengan Rafizi. Bila nak keluarkan jemputan rasmi, aku ingatkan dia sebab aku sentiasa menunggu. Daripada debat jadi podcast, memalukan. Kesian ke Rafizi? What bloody nonsense is this? Come on Rafizi, don't waste my precious time. Nak debat. Nak podcast, pergi ke puas. Podcast, debat. Daripada berani, jadi takut. Daripada takut, jadi penakut. Podcast ke debat, jangan datang je lah. Banyak sangat alasan lah. Kalau podcast, join je lah. Apa? Saya tak off, sorry, saya ulang balik. Kau kena pergi tanya dengan Rafizi bila nak keluarkan jemputan rasmi. Aku ingatkan dia sebab aku sentiasa menunggu. Okay. Daripada debat jadi podcast. Memalukan. Kesian ke Rafizi? What bloody nonsense is this? Come on Rafizi, don't waste my precious time. Nak debat. Nak podcast, pergi ke keluar sekejap. Podcast jadi debat. Daripada berani jadi takut. Daripada takut jadi penakut. Podcast ke debat ke hang datang je lah. Banyak sangat alasan lah. Kalau podcast join je lah. Apa orang kata keluar sekejap. Berani tak berani tu je di hidup ni tuan-tuan. Dia berani tak berani. Berani tak berani. Takut, bacul, pengecut. Tu je. Sembang memang kencang. Tetapi bila sudah dijemput, alamak, belum datang, sudah kecundang. Datang je lah. Aku pun ada kat situ nanti tau. Datang. Jangan bagi banyak alasan. Podcast pun, kalau nak jadi debat juga. Datang je. Jom. Okey. Rafizi menjemput YB viral ni, yang bodoh viral ni. Untuk, saya malas nak sebut nama dia kan. Saya tak pernah tengok pun live dia ataupun video-video dia pun. Tapi tak apalah. Since Rafizi dah sebut, saya petik lah. Untuk pergi ke podcast. Dia kata, podcast kenapa tak debat, tuan-tuan? Kalau podcast ke apa ke, datang je podcast tu. Dia akan jadi debat juga. Macam juga bila saya dijemput oleh Sinar Harian, dia wacana ni perbincangan. Akhirnya boleh jadi debat juga. Dia format tu tak penting. Yang penting kau berani tak berani. Sembang lah kau Is. Siapa kenal saya tahu. Dia tahu saya jenis macam mana. Debat, saya tak lari. Kan? Saya pernah berdebat dengan YB. Saya pernah berdebat dengan di dalam Sinar Harian. Saya juga pernah berdebat dengan walaon. Video-video saya tersebar. Boleh cari je. Sanggup tak sanggup nak cari. So akhirnya tuan-tuan, itu terpulang kepada YB bodoh ni. Bukan YB, yang bodoh ini. Kan? Dia punya sembang tu adalah, bukan sekali lah, banyak kali lah saya dengar dia punya sembang ekonomi tu. Saya tak dengar per se video orang tu share. Ini betul ke dia cakap? Saya macam, alamak malas aku dengar Mamat ni kan. So saya dengar dia cakap pasal ekonomi, saya macam saya macam, biar betik. Kau ni faham tak? Faham apa yang disebut kan? Tapi tak apalah. Nanti kita nak tengok kan, kalau pakar ekonomi walaon kan, YB sama nama dia tu boleh terkial-kial dengan Rafizi, aku nak tengok lah yang bodoh viral ni macam mana tuan-tuan. Berani tak berani. Berani hidup ni, macam saya kata tadi, hidup ni berani tak berani. Podcast alasan. Dia podcast, patutnya dia kata, podcast saya jalan, tempat Rafizi saya jalan, pukul 12 malam saya jalan, sebab saya tahu saya benar. Masa saya debat dengan satu YB di Sarawak dulu, saya kata, your format, your place, your time, your date, I will come. Saya tak ada banyak alasan. Dia set tempat, dia set masa, audien dia, semua audien dia, saya datang. Kita tak ada hal tuan-tuan.
Orang cabar, kita tahu kita punya hujah bagaimana, kita datanglah. Bukannya kita nak bertumbuk kat situ, kita hujah debat pakai mulut. Ke takut? Kan? Ke takut? Okay, so kalau takut, katakan takut. Tak perlu lagi bertakut-takut. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada yang donate kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih yang maki hamun. Alhamdulillah, pahala buat saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih yang share, like. Terima kasih yang subscribe. Terima kasih yang menonton. Terima kasih semua. Saya tahu kadang-kadang saya ni tak dapat nak live selalu. Saya cuba kan. Saya cuba. I try my best. I try my best. Tapi kadang-kadang kita ni manusia, tuan-tuan. Ada penat kita. Ada sakit kita. Dan ada tak sihat. Saya juga doakan tuan-tuan juga sentiasa diberkati Tuhan. Dan sihat selalu ujung tahun ni. Dan COVID pun makin naik. Jaga kesihatan. Kan? Tengok kepala saya dah pening dah. Kan? Kepala dia pening. Ini muka saya tanpa cimata. Dan inilah muka yang tuan-tuan akan tengok selepas ini. Okay? Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.